Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan hadis yang kelima, iaitu ibtal munkarat wal bid'ah. Hadis berkaitan menolak kemungkaran dan bid'ah. An ummil mu'minin ummil Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Riwayat Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatul lil Muslim man amila amalan laysa alaihi amrina fa huwa raddun. Maksudnya daripada Ummul Mukminun Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu perkara dalam urusan kita ini yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dalam riwayat Al-Imam Al-Muslim ada hadis lain yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada asal usul dengan agama kita, maka ia tertolak. Hari ini saya akan menerangkan istilah hadis. Istilah hadis yang pertama adalah man ahdasa, yang bermaksud orang-orang yang mengadakan hal yang baru. Keterangannya adalah ansya'a wa ihtira'u min qabli nafsuhu wa hawahu, yang bermaksud menciptakan dan membuat sesuatu yang baru dari dirinya sendiri dan menurut kemauannya. Yang kedua, fi amrina, yang bermaksud urusan kami. Keterangannya adalah fi dinina wa syara'na alladhi iqtidahu lana, yang bermaksud urusan agama dan ketentuan syariat kami yang diridai Allah SWT. Yang ketiga, ma laysa minhu, yang bermaksud sesuatu yang bukan merupakan bagian dan darinya. Keterangannya adalah mimma yanafihi wa yanaquduhu aw la yashkudu lahu syai'un min qawaiduhu wa adalatuhu amma, yang bermaksud termasuk hal yang bertentangan dengan agama atau tidak terungkap dalam dalil umum. Yang keempat, fahuwa raddu, yang bermaksud maka ia ditolak. Keterangannya adalah mardun ala fa'iduhu ibatiluhu wa adamu iktidaruhi, yang maksud amal yang dilakukan seseorang ditolak kerana tidak sah. Seterusnya kita pergi kepada pesan yang terdapat di dalam hadis. Yang pertama ialah Islam dilakukan dengan ittiba, iaitu mengikuti, bukan ibtida, iaitu mengadakan hal yang baru. Rasulullah menjaga Islam dari tangan orang yang melampau batas dan dari perubahan yang dilakukan oleh orang yang berbuat dosa. Di sinilah peranan hadis tersebut, iaitu sebagai pagar benteng bagi seluruh ajaran agama. Seperti mana yang kita lihat, hadis ini memiliki korelasi dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahawa cara yang baik dan benar dalam mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan tidak menambah dan mengurangi petunjuk tersebut. Di antara ayat yang menjelaskan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ketiga. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Selain itu, firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 153 yang bermaksud, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang akan menceraiberaikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Islam adalah agama yang sudah sempurna dasar dan prinsipnya. Ia tidak perlu ditokok tambah lagi. Sebarang tokok tambah, ubah suai atau pengurangan yang bertentangan dengan usul agama adalah bid'ah yang diharamkan, yang ditolak dan sesat. Yang dimaksudkan dengan bid'ah ialah segala perkara yang tidak berdasarkan usul agama, seumpama mereka mencipta cara beribadat tertentu seperti sembahyang cara baru, upacara keagamaan baru dan sebagainya. Setiap Muslim mestilah menjauhkan diri daripada terjebak dalam perbuatan bid'ah sesat, kerana ia boleh membawa kepada kehancuran diri, agama dan setengahnya pula membawa kepada kufur. Cukuplah baginya berpegang teguh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menjamin kesejahteraan agamanya. Seterusnya, dalam hadis ini ada mengatakan amalan seseorang mukallaf itu akan ditolak. Apakah yang dimaksudkan dengan amalan yang ditolak? Dalam riwayat Imam Muslim ada menyebut man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddu, iaitu barang siapa yang menciptakan dalam perkara kami ini apa-apa yang bukan merupakan bagian darinya, maka hal tersebut ditolak. Hadis ini menolak setiap perkara bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah perkara baru dalam agama dan setiap perkara dalam urusan agama yang diada-adakan.
Keharusan meninggalkan setiap perkara bid'ah sama ada diciptakan sendiri atau mengikut orang sebelumnya. Setiap ibadah yang dilakukan dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya atau membuat masalah baru dalam agama tanpa ada dalil Quran dan Sunnah, maka ia ditolak. Asas utama dalam Islam yang perlu dilakukan oleh umat Islam agar amalan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. 3 asas utama dalam Islam yang perlu dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, menepati kehendak syarak. Yang ketiga, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika sesuatu amalan itu tiada ketiga-tiga asas utama ini, maka amalan itu ditolak. Menurut pendapat Imam Ibn Hajar Asqalani, mengatakan hadis ini penting kerana merupakan kaedah untuk menentukan hukum yang berkaitan dengan syariat Islam. Manakala Imam Nawawi pula berpendapat hadis ini penting kerana merupakan kaedah untuk menolak apa-apa amalan yang bertentangan dengan syariat Islam, iaitu yang dikenali sebagai bid'ah. Apa itu sunnah dan bid'ah? Sunnah ialah setiap amal ibadat yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Bid'ah pula setiap amal ibadat yang tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Bid'ah terbahagi kepada 2 jenis, iaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah ialah setiap amalan baharu yang ada dalil daripada Quran, Sunnah, ijma' ulama' dan sumber hukum yang lain. Contohnya, pengumpulan Al-Quran dan penulisan kitab-kitab agama. Bid'ah dolalah pula setiap amalan yang tiada sebarang dalil daripada apa-apa sumber hukum Islam. Contoh, perbuatan khurafat dan menambah rakaat dalam solat. Kaedah mengenal bid'ah bagaimana dan ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan bid'ah seperti apa? Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah. Gitu kan? Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan. Ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis Irbat. Hadis Nabi SAW yang masyhur, beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis sahih yang ma'ruf, yang hampir semua umat Islam kalau belajar hadis tahu hadis ini. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku, berpegang teguhnya walaupun dengan berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi SAW berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya. Muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafa rasyidin. Karena di awal hadis kan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Berarti yang dimaksud dengan muhdats di sini kembali kepada 2 itu. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan muhdatsat, baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafaur rasyidin, gitu kan? Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua yang muhdatsah yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, adalah bid'ah. Dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah karena tidak ada panduan wahyunya, gitu kan? Wa inna dhalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan, sunnah sama bid'ah adalah 2 hal yang berlawanan. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah, yang hidupkan bid'ah berarti matikan sunnah, karena memang sudah begitu dia, ya. Ini memang penjelasan dari hadis Nabi SAW tadi, Allahu a'lam. Jadi memang seperti itu memahaminya. Makanya teman-teman sekalian, cukupkan diri dengan yang ada perintahnya saja,
Itu aja jaga sampai mati, masuk surga insya Allah. Udah nggak usah repot-repot. Ini saya bingung betul orang-orang yang terus mau buat-buat, terus ngarang-ngarang dan ngotot mempertahankan. Kenapa saudaraku? Sunnah Nabi banyak, pertahankan komitmen. Tuh zikir pagi sore jaga tuh. Sholat on time di awal waktu jaga tuh. Zikir yang kita dianjurkan untuk baca tiap hari istighfar 100 kali. Ada la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yang ada sudah dalil-dalil jelas. Kerjakan. Sholat duha yang ada dalil jelasnya, sholat malamnya, komitmen jaga. Apa Anda sudah tiap hari kerjain tuh? Ini masih banyak yang terbengkalai gitu. Jagokan ini, kenapa kok ribut dengan perbuatan bidah ini? Saya bingung gitu, untuk apa gitu. Dan ngotot mempertahankan, enggak apa-apa, subhanallah. Dan orang-orang awam pun akhirnya ikut-ikutan, yang sholatnya masih Senin Kamis hanya ikut berbuat bid'ah juga. Ini yang wajib-wajib enggak diingatin, yang sunnah-sunnah sudah jelas dan pintarnya enggak disemangatin, malah enggak apa-apa buat ini aja. Loh, gimana ini? Kalau setiap orang bebas buat bid'ah, saya bebas buat bid'ah, semua bapak-bapak sini buat bid'ah, ibu-ibu di belakang sana buat bid'ah, apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Coba, apa yang tertinggal? Orang akan tinggalin kan, karena bid'ah lawan sunnah gitu. Maka kerjanya sudah ada perintahnya, kenapa sih? Kenapa suka cengkal nih gitu? Bersikuku dengan hal-hal yang tidak ada perintah? Sudahlah saudaraku gitu kan. Baiklah, seterusnya kita akan bincangkan tentang perbuatan yang diterima, iaitu bid'ah, perkara baru yang diterima dalam Islam. Kan selalunya kalau kita cakap pasal bid'ah, mesti akan ada orang kata bid'ah ni sesat, bid'ah ni tak elok, bid'ah ni haram. Tapi tak semestinya bid'ah tu semuanya haram. Ada juga yang diterima. Jadi, terdapat bukti yang menyokong beberapa perbuatan bid'ah ni, dan perbuatan ini juga telah disepakati oleh para ijma'. Seterusnya, antara perbuatan baru yang telah dilakukan oleh para sahabat sendiri adalah ketika pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada ketika itu, Al-Quran telah dikumpulkan dan dijadikan dalam satu mushaf. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, Al-Quran telah dinasahkan dan ditulis semula. Kemudian, Al-Quran tersebut telah dikirim ke pelbagai wilayah Arab bersama para ahli qiraat. Bukan itu sahaja, pembukuan kitab-kitab dalam ilmu nahu, faraid, matematik dan pelbagai lagi ilmu yang memberi manfaat sudah dilakukan pada zaman sahabat, tabi' dan tabi'in supaya dapat memberi faedah kepada manusia dan dijadikan sebagai rujukan ilmu. Jadi, di sini terdapat 5 hukum dalam bid'ah, iaitu wajibah, mandubah, makruhah, mubahah dan muharramah. Untuk hukum-hukum bid'ah, sesuatu perkara itu akan dihukumkan sebagai bid'ah wajibah apabila perkara tersebut diwujudkan dengan tujuan untuk menjaga syariat Allah. Yang kedua adalah mandubah. Mandubah ni adalah sesuatu perkara ataupun perbuatan yang baik dan berkebajikan yang memberi manfaat kepada manusia. Seterusnya adalah makruhah. Makruhah ni terdapat dalil ataupun ada disebut di dalam Al-Quran ataupun hadis, tapi perkara ni tak disukai oleh syarak. Yang keempat adalah bid'ah mubahah. Mubahah ni adalah perkara yang harus dibuat, boleh dibuat. Dan yang terakhir adalah bid'ah muharramah. Muharramah ni adalah perkara yang bercanggah dengan syariat Islam. Kalau perbuatan itu tidak ada zaman Nabi, maka tidak serta-merta dikatakan perbuatan itu bid'ah. Ini bid'ah nih, karena tak ada zaman Nabi. Fajam'ul Quran, misalnya mengumpulkan Quran dalam satu mushaf, yang disebutkan ya. Jam'ul Quran, mengumpulkan Quran dalam satu mushaf, terdiri dari 30 juz. Nih, Quran, Jam'ul Quran. Ini kata dia ini bid'ah, tak ada zaman Nabi. Mana pernah Nabi mengajarkan Quran tertulis di pelupa korma, di tulang onta, di batu. Maka kata dia, fajam'ul Qur'ani bid'atun wajibah. Mengumpulkan Quran itu hukumnya bid'ah, karena tak ada zaman Nabi. Tapi bid'ah wajib. Bid'ah dia, tapi hukumnya wajib. Wajib dibuat. Kalau tidak dibuat, maka hilanglah Quran.
karena orang yang hafal Quran sudah terbunuh ketika memerangi nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Wa bina'ul madaris, membangun sekolah, wal ma'ahid, pondok pesantren. Tak ada sekolah zaman Nabi, tak ada pesantren zaman Nabi. Apa hukum membangun sekolah dan pesantren? Bid'ah. Tapi bid'ah apa? Bid'atun mustahabbah. Bid'ah tak sampai wajib, anjuran. Karena kalau tidak ada SDIT, SMPIT, Islamic Boarding School, maka bagaimana anak-anak kita mau belajar Islam? Wa aklul makrunah, makan makrunah. Makrunah makanan orang Mesir, mie tapi besar-besar macam usus ayam. Potong, direbus dulu pakai air panas, setelah itu baru dikasih bumbu. Spaghetti. Makan spaghetti itu bid'ah katanya. Karena tak pernah Nabi makan spaghetti. Bid'ah, tapi bid'ah jaizah. Bid'ah dia tak ada zaman Nabi, tapi hukumnya jaizah, boleh. Wa ta'amu fit turuqat, makan di pinggir jalan. Model-model makanan cepat saji di pinggir jalan, menengok orang lalu lalang. Mana boleh makan di pinggir jalan, nengok orang lalu lalang. Iyakum wal julus fit turuqat, jangan kalian duduk-duduk tepi jalan, nampak orang buka aurat, nampak orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Mau tak ditengok awak punya mata, mau ditengok berdosa. Itu bid'ah, itu duduk-duduk makan-makan pinggir jalan itu bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah makruhah, makruh. Wa ru'yatul aflam, menonton film al-jinsiyah, film seks, film porno. Bid'ah, karena tak ada zaman Nabi. Tapi bid'ah muharramah, bid'ah haram. Dia termasuk yang membagi bid'ah kepada 5. Selama ini mungkin Bapak Ibu mendengar ada bid'ah dibagi 2, bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, bid'ah batilah, bid'ah hasanah, bid'ah huda. Tapi dia justru membagi bid'ah kepada 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mustahabbah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang haram. Nah, begitu disebut. Jadi bukan kata Abdul Somad. Ini apa tuh Abdul Somad itu? Ini bukan tanggung-tanggung. Ad-Doktor Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Kullu amrin mustahdatsin lahu aslun fid din ukhidha hukmuhu. Kalau perbuatan itu tidak dilakukan di zaman Nabi tapi masih ada dalil umum yang memayunginya, maka dia tidak bisa dikatakan bid'ah. Karena kalau dikatakan semuanya itu bid'ah, maka banyak sekali perbuatan-perbuatan sahabat Nabi yang tidak pernah dia lakukan pada zaman Nabi, dan perbuatan itu kalau kita katakan bid'ah, dolalah, maka berarti sahabat Nabi masuk neraka. Karena itu sudah satu paket, bid'ah, dolalah, finnar. Mana contohnya? Abdurrahman bin Auf malam-malam pulang ke rumah, sebelum tidur malam dibacanya ayat kursi di 4 pojok rumahnya. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Satu sudut sana baca lagi Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai habis. Sudut belakang Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sudut belakang Allahu la qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. 4 sudut dibacanya ayat kursi setiap malam. Asal pulang dia ke rumah dari musafir, dari pergi kemana berjalan, sebelum tidur malam dibacanya 4 sudut rumahnya. Begitu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, dalam biografi Abdurrahman ibn Auf. Maka perbuatan membacakan ayat kursi di 4 pojok rumah itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau begitu bid'ah dia, ya, tapi bukan dhalalah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu terbagi 2. Idza wafaqatis syariah, idza wafaqatis sunnah. Kalau dia masih dipayungi oleh hadis, masih ada dalilnya secara umum, fa bid'atu huda, maka dia bukan dhalalah tapi hidayah, huda. Idza khalafatis sunnah,
Tapi kalau dia bertentangan dengan sunnah, perbuatan itu tak pernah ada dalam zaman Nabi, dan tidak ada dalilnya sama sekali yang bisa menaungi memayunginya, maka dia bid'ah mazmumah, maka dia perbuatan mazmumah, haram, tercela. Contoh yang dilakukan orang Syiah pada saat Asyura 10 Muharram, di sana makam Sayyidina Al-Husain. Saya termasuk pencinta Sayyidina Al-Husain, tapi saya tidak melakukan perbuatan yang Sayyidina Al-Husain sendiri pun tak suka. Di sana makam Sayyidina Al-Husain, dari sini dia sudah mulai menarik celana sama roknya diangkat ke paha, karena tidak mau berjalan dengan kaki untuk naik ke tangga-tangga Sayyidina Al-Husain. Lututnya sampai berdarah-darah. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dapat videonya. Berdarah-darah lutut sampai. Ada yang lebih parah lagi, dari mulai anak tangga pertama udah dijulurkannya lidahnya. Wah, darah-darah. Saya menengoknya aja. Gimana dia besok makan lontong sayur? Habis luka. Untuk mendekatkan diri kepada Sayyidina Husain, diambillah itu pisau, lalu diikat pakai rantai, dipukul-pukulkan ke sampai luka. Dan anak-anak kecil pula dibuka kepalanya, dipukulkan ke sini. Karenanya ke darah yang paling banyak, siapa yang paling banyak darahnya, itulah yang paling dekat dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain tidak pernah mengajarkan itu sama sekali. Cucu-cucu Sayyidina Husain yang ada di Yaman, di Hadramaut, di Tarim, Habib Umar bin Hafiz, Habib Zainal Abidin, Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Masyhur, Habib Al-Adani, mereka tidak pernah melakukan itu. Kalau mau menengok ahli bait yang asli, yang mengikuti sunnah Nabi SAW yang ada di Yaman, Hadramaut, Tarim, ini makanya kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikut sunnahku, jangan kalian tambah-tambah membuat-buat ibadah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Adapun kalau perbuatan itu masih bisa dipayungi dalil, maka dia tidak dikatakan bid'ah. Misalnya salat malam lebih dari 11 rakaat. Salat malam lebih dari 11 rakaat itu bid'ah, karena Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Tak pernah Nabi salat di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Kalau gitu bid'ah. Karena dari man ahdasa, siapa yang membuat-buat fi amrina hadza, dalam urusan agama ini, ma laisa minhu, yang tidak ada tuntunannya, fawarat mardud. Lalu bagaimana dengan ulama yang salat lebih dari 11 rakaat? Siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berapa salatnya? Nama anaknya Abdullah. Ditanya orang lah, Abdullah, ya, engkau anak Ahmad bin Hanbal? Betul. Ayahmu itu salat malamnya kalau ditotal campur sama siangnya sekali berapa rakaat sehari semalam? Salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Ahmad bin Hanbal 300 rakaat. Kalau dipakai kaedah tadi, kalau perbuatan itu tidak dilakukan Nabi, tidak ada zaman Nabi, maka perbuatan itu bid'ah, dhalalah, masuk neraka. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka karena berani-berani menambah salat dari 11 rakaat, bukan tanggung-tanggung. Bukan macam kita dari 11 cuman kita tambah 23 tarawih, dia langsung dia tambah 300 rakaat. Na'udzubillah. Disitulah hebatnya Imam Syafi'i. Bayangkan kalau tak ada Imam Syafi'i membagi al bid'atu bid'atani, bid'ah itu dibagi dua. Idza wafaqatis sunnah, kalau sesuai dengan sunnah, fa bid'atu huda, maka dia bid'ah huda. Idza khalafatis sunnah, kalau bertentangan dengan sunnah, fa bid'atun mazmumah, maka dia bid'ah yang tercela. Maka salat malam itu tidak ditengok rakaatnya. Kenapa Nabi cuma 11 rakaat? Karena ayatnya panjang. Nabi mau ambil keutamaan tegak lama. Wa kunu ma'al qanitin, hendaklah kalian bersama orang yang tegaknya lama. Imam Ahmad bin Hanbal dia tidak ambil tegaknya lama. Salat malam itu pilihannya dua. Kalau mau tegaknya lama, rukuknya sikit.
Tapi kalau mau tegaknya sebentar, rukuk sujudnya banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Ahmad bin Hanbal dia pakai tegaknya sebentar tapi rukuk sujudnya banyak. Maka masih dipayungi oleh hadis yang bersifat umum, yang penting menghidupkan malam, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Maka dapat diketahuilah bahawa tak semua perkara yang baru itu berdosa dan sesat, selagi mana ia tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah serta syariat Islam, maka ia dibolehkan di sisi Islam. Dan jika kita hanya menghukum sesuatu perbuatan yang baru itu ataupun perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sendiri, itu adalah sesat dan haram semata, maka tidak wujudlah perkara-perkara yang ada sehingga kini seperti ubat-ubatan, buku ilmiah dan sebagainya. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan mengenai fiqh hadis dan ma yukhilu ilaihi yang keempat, iaitu bid'ah yang tercela dan diterima. Apa yang dimaksudkan dengan bid'ah tercela ataupun sesat? Ia adalah satu amalan baru yang bertentangan dengan syariat. Bid'ah yang baik pula bermaksud amalan yang baru tidak bertentangan dengan syariat, yang sesuai dan juga didukung oleh beberapa bukti. Tetapi pendapat Imam Syafi'i pula berkata, bid'ah sesat ini adalah sesuatu yang baharu yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga pendapat ulama'. Adapun bid'ah yang baik ini adalah sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan empat perkara yang di atas, iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga pendapat ulama'. Bid'ah buruk ataupun sesat ini hukumnya adalah makruh dan juga haram, kerana dia akan timbulkan mudarat, kefasadan dan perselisihan di dalam agama. Dia juga akan mengakibatkan manusia jadi kafir, sesat dan juga menyimpang dari jalan agama. Contoh yang boleh kita lihat untuk bid'ah yang buruk ataupun sesat ini adalah yang pertama, golongan yang agungkan sesuatu kelompok. Mereka ni mengingkari wahyu dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni memutuskan hukum yang mereka buat sendiri. Selepas itu, mereka laksanakan hukum Allah dengan cara bertentangan. Maksudnya mereka tidak melakukan hukum Allah itu dengan apa yang Allah telah suruh kepada mereka. Yang kedua, berlaku di tengah masyarakat awam, dengan mereka memaafkan seorang individu atau yakin dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, seperti pokok, kubur ataupun benda-benda yang bukan hidup. Mereka mengagungkan perkara itu. Ada dalam satu riwayat mengenai contoh bid'ah sesat atau buruk. Pada suatu hari, para sahabat lalu dekat pohon berduri sebelum perang Hunain. Lepas tu, para sahabat nampak ada orang musyrik ni agungkan pokok dekat pohon berduri tu, dengan orang gantungkan senjata dekat pokok-pokok berduri tu. Ada sahabat lapor dekat Nabi. Dia cakap kat Nabi, buatkanlah kami juga gantungan seperti mereka. Maksudnya gantungan untuk mereka letak senjata perang mereka. Apa Nabi kata, ini yang pernah, cara kamu cakap ni sama macam pernah dikatakan oleh umat Nabi Musa sebelum ini. Umat Nabi Musa kata apa? Buatkanlah kami Tuhan seperti mereka. Apa Nabi Musa jawab? Kalian adalah kaum yang bodoh. Nabi Musa kata macam tu. Lalu apa Nabi kata pada perakhirannya? Dia kata, adakah kalian ingin lakukan oleh kaum yang sebelumnya? Maksudnya, adakah kalian ingin mengikut kaum-kaum musyrik yang sebelumnya ataupun umat-umat yang sebelumnya? Itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Seterusnya, saya akan menerangkan isu semasa yang berkaitan dengan hadis kelima. Terdapat satu pernyataan, iaitu menjadikan tanah kubur sebagai satu azimat. Ia adalah satu khurafat yang membawa kepada bid'ah sesat dari sudut bid'ah akidah. Ini kerana percaya kepada benda-benda yang keramat seperti pokok, kubur dan sebagainya, serta memuja, memohon pertolongan pada benda-benda berkenaan dan percaya ia mempunyai kuasa yang lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah membawa kepada syirik dan bertentangan dengan kepercayaan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terkandung dalam firman Allah surah Yunus ayat 106 yang membawa maksud, dan janganlah menyembah atau memuji yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu
dan juga tidak dapat memberi mudarat kepadamu. Sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka jadilah engkau orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu. Suka untuk saya ulas satu pernyataan ini. Baiklah, saya akan ulas satu pernyataan, iaitu jangan meluput tambah amalan ketika melakukan ziarah sehingga menjurus ke arah perbuatan khurafat. Ini dapat dikaitkan dengan satu petikan berita, iaitu jangan lakukan perbuatan khurafat di kubur Ni Aziz Mufti Kelantan. Perkara ini diulas oleh seorang Mufti Kelantan, iaitu Datuk Muhammad Syukri Muhammad, mengulas mengenai perbuatan sesetengah individu di Kelantan yang didakwa mengambil tanah kubur Tuan Guru Ni Abdul Aziz untuk dijadikan azimat dan juga kepentingan mereka sendiri. Beliau berkata perbuatan ini boleh menjurus kepada khurafat kerana menganggap tanah kubur ini mempunyai kelebihan yang melebihi kuasa Allah SWT. Mereka menganggap tanah kubur daripada orang yang berilmu ataupun orang alim ulama ini seperti Tuan Guru Ni Abdul Aziz adalah sebagai ubat, penawar dan juga azimat yang mereka boleh gunakan untuk kepentingan mereka. Ini adalah satu perkara yang melampaui batas kerana di dalam Islam kita diajar tujuan untuk menziarah kuburan adalah untuk menyati ke atas kematian. Seeloknya kita mendoakan si mati supaya ditempatkan dalam kalangan orang yang soleh dan dipermudahkan segala urusan. Bukannya pergi ke kuburan orang yang alim ataupun orang yang berilmu untuk mengambil tanah kubur untuk dijadikan azimat dan juga manfaat kepada diri sendiri. Ada satu ketika kubur Tuan Guru Ni Abdul Aziz telah pun ditutup dan juga dipita kerana untuk elakkan orang ramai untuk ziarahi, disebabkan ada sesetengah individu yang tidak bertanggungjawab yang telah mengambil tanah kubur Tuan Guru Ni Abdul Aziz ini untuk dijadikan kepentingan juga manfaat mereka. Tambahan, pada ketika dahulu, pengunjung menziarahi makam Imam Syafi'i dengan meletakkan duit dan kertas dengan tujuan memohon sesuatu. Perbuatan ini telah ditegah dalam Islam kerana jika kita ingin memohon sesuatu seperti rezeki, kesihatan atau apa sekalipun, kita haruslah meminta kepada Allah SWT kerana Allah SWT yang mentadbir sekalian alam yang ada di bumi dan ada yang di langit. Seterusnya, kita akan kupas tentang isu semasa, iaitu tajuk dia amalan menurun. Jadi, apa itu amalan menurun? Amalan menurun ni adalah satu keadaan yang di mana orang yang buat amalan ni, dia akan dimasuki dan dikuasai oleh jin yang dipanggil, yang dia seru, dan akan menyebabkan orang tersebut berada dalam keadaan tak sedarkan diri ataupun separuh sedar. Maksudnya jin yang masuk dalam badan dia tu dialah yang akan kuasai jasad tu. Kadang-kadang bila bercakap tu bukan dia, tapi jin tu yang bercakap. Jadi amalan menurun ni kita boleh faham dalam 3 bentuk, iaitu yang pertama tahdir al-arwah, iaitu menghadirkan roh-roh. Yang kedua adalah tanasuh al-arwah, maksudnya persalinan roh. Dan yang ketiga adalah istinzar al-arwah. Dan ketiga-tiga bentuk ni merujuk kepada kaedah yang sama, merujuk kepada maksud yang sama, iaitu menyeru jin, menyeru roh, memanggil dan sebagainya. Okay. Jadi orang ataupun individu yang sering mengamalkan perbuatan ni adalah bomoh-bomoh. Mereka ni dah mengikut amalan ataupun ajaran yang diamalkan sendiri oleh nenek moyang mereka, dan sampai sekarang masih ada lagi yang masih mengamalkan amalan menurun ni. Jadi bila keadaan bila bomoh tu dah dimasuki jin, dia akan berubah menjadi individu yang lain. Dia tak akan jadi diri dia, sebab jin tu dah masuk. Jin itulah yang kuasai jasad bomoh tu. Dan bila dah masuknya jin tu, suara dan perwatakan
akan berbeza. Mungkin boleh berbeza daripada suara dan perwatakan yang asal. Mungkin bila jin tu dah masuk, suara si bomoh tu mungkin akan jadi lebih garau, jadi lebih kasar, dia punya cara percakapan dia, ataupun perwatakan dia mungkin akan menjadi lebih puas dan sebagainya. Dan pada ketika itu mulalah mereka ni akan menggelar diri mereka sebagai bonda, raja hunian, pahlawan, wali, dan ada yang lebih dahsyat lagi, mereka mengaku yang mereka ni adalah nabi sekian-sekian. Okay, jadi daripada perbuatan ni, amalan menurun ni, kita dapat tahu yang perbuatan ni adalah salah satu daripada bentuk syirik kepada Allah. Kenapa? Sebab amalan ni dia melibatkan bantuan daripada jin. Bila melibatkan bantuan daripada jin, dia akan menyebabkan manusia ni akan beragapan ataupun bergantung kepada sesuatu selain daripada Allah. Contohnya nanti bila sakit je, dia minta dekat benda lain, dia tak minta kat Allah. Tak boleh macam tu. Kalau kita nakkan sesuatu, kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berdoa lah sungguh-sungguh. Contoh kalau kita sakit kan, kita sihat, minta dekat Allah. Lepas tu kita nak ikhtiar, kita cari ubat-ubatan, pergi klinik, macam tu. Kalau yang untuk amalan menurun ni, ini bukan satu ikhtiar, sebab dia telah melanggar syariat Allah. Jadi mungkin ada sesetengah yang dah pernah buat amalan menurun ni, mungkin berhasil daripada sakit, sihat dan sebagainya. Tapi ketahuilah bahawa sebenarnya yang menyebabkan penyakit itu boleh sembuh adalah disebabkan dengan izin Allah, bukannya disebabkan oleh rawatan amalan menurun ni. Jadi kita sebagai umat Islam, kita kena elakkan, kita kena hindari perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada syirik, yang boleh membuat kita ni mempersekutukan Allah. Baiklah, jadi sebenarnya jampi ni boleh ke tak dalam Islam? Jadi ada satu hadis yang menceritakan tentang perkara jampi ni, iaitu dari Auf ibni Malik. Katanya, dahulu kamu melakukan jampi di zaman jahiliah. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat tuan dalam hal ini? Beliau bersabda, perlihatkanlah kepadaku jampi-jampimu itu, dan tidak mengapa melakukan jampi-jampi itu selama tidak mengandungi hal-hal syirik. Hadis riwayat Muslim. Jadi daripada hadis ni kita dapat tahu, boleh je nak buat jampi ni asalkan tak ada unsur syirik dalam jampi yang kita nak gunakan. Seterusnya, menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam kitab Al-Fatawa Al-Mu'assirah, suatu jampi itu harus dilakukan berdasarkan 3 syarat. Iaitu yang pertama, bila kita nak guna jampi tu, bila kita nak buat jampi tu, kita mesti sasarkan kepada Allah. Maksudnya, bila kita mula nak baca jampi tu, kita mulakanlah dengan bacaan Bismillah, kita puji nama-nama Allah, kita sebut nama-nama Allah. Yang kedua adalah jampi tu dia mesti dalam bahasa Arab, dan kita kena pastikan bila kita sebut ayat bahasa Arab tu, kita faham maksudnya. Contoh, kita nak jampi untuk orang yang kena histeria, jadi kita kena guna ayat yang difahami lah. Okay, aku nak sembuhkan ni, macam tu. And then yang ketiga adalah beriktikad. Beriktikad ni maksudnya kita letakkan kita punya keyakinan ni 100% kepada Allah, yang Allah akan menyembuhkan penyakit tersebut dengan izinnya. Dan jikalau penyakit yang kita sembuhkan tu betul-betul sembuh, sebenarnya bukanlah jampi itu yang menyebabkan penyakit itu sembuh, tapi adalah dengan kuasa Allah, dengan izin Allah.
Apa pendapat ustaz mengenai ilmu kebatinan menggunakan ruqyah syariah? Pandangan mengenai pembedahan batin. Masalah ruqyah ni biar faham. Ruqyah ni jampi, bukan makna syirik. Faham? Dia berubah. Jampi ni satu cabang daripada perubatan. Faham? Ada orang bila kata jampi haram, itu bodoh namanya. Jampi bukan haram. Jampi ni perubatan. Yang haram jampi cara syirik. Itu baru haram. Nah, macam Tok Bomo, bila kata Tok Bomo dia kata syirik. La ilaha illallah. Bomo bukan syirik. Bomo ni bahasa Melayu, pengamal perubatan. Dalam bahasa Arab panggil tabib. Faham? Dalam bahasa orang putih panggil doktor. Doktor tu Melayu panggil bomo. Pengamal perubatan, faham tak? Tapi doktor kita panggil bomo, marah dia. Tak percaya lagi doktor esok. Assalamualaikum Tok Bomo. Dia kata aku belajar di India 6 tahun, buat master mu panggil Tok Bomo. Doktor tu bodoh. Bomo bahasa Melayu. Faham? Bahasa Arab tabib yang berubat orang. Bahasa Cina sensei. Faham? Keling benda keling. Madekem. Faham tak? Orang putih doktor. Bukan makna haram. Makna bomo ni menggunakan syirik baru haram. Nah, bomo ni guna ayat Quran, tiup di air, ambil obat sapu, haram tak? Tak haram lah. Biar betul mentaliti kita. Kalau doktor moden pun kalau buat benda yang haram, haram juga. Macam tukar jantina, Tok Bomo boleh tak? Boleh tak? Tak boleh, mesti perubatan, pakar perubatan. Tukar jantina, laki jadi puang. Dah haram ke halal? Haram, walaupun moden. Faham baik. Jadi jampi-jampi ni hukumnya harus. Napa? Al-aslu al-ibahah. Asal dia harus dulu. Illa ja'ad dalil, napa? Yadullu ala khilafihi. Melainkan datang dalil menunjuk atas bersalahan, baru jadi haram. Nak kata Tok Bomo ni haram sebab apa? Ada sebab dia menggunakan keris terbang. Gambar orang nak berobat kan? Dia Tok Bomo, dia tak berobat dulu, dia tunjuk kehebatan. Niat pelik. Dia ambil keris, dia letak atas tu, atas rata, dia lepas musing keris. Kita tengok keris musing, tak ada orang pegang. Faham? Bila kita tengok berasa hebat. Sini lupa kebesaran Allah. Hebat Tok Bomo. Padahal jin tukang pusing. Lambat lagi. Lengah dah ni, jin kata. Faham? Lala dengar berhenti. Berhenti slow. Syung terbang, lekat di dera. Faham tak? Usik sikit, takkan marah juga. Takkan kata kita budak leh ambo Firaun kau boleh kata. Faham? Jadi bukan syirik lah lagu tu. Nah, macam Fatihah tu dia banyak nama. Nama surah Fatihah pasal dia pembukaan. Nama surah Alham kerana dia Alham mula-mula sebut. Nama juga dengan surah Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nama juga dengan Ar-Ruqyah kerana dia surah jampi. Abu Sa'id Al-Khudri guna surah Fatihah lah, jampi kaki JKK kena ketik dia tu, ketik di Scorpion. Faham tak? Tengok dalam hadis sahih, betul tak? Maka terkenallah Fatihah surah jampi. Siapa tidak jampi tidak sah semayang. Tu soalan untuk guru kita, mana pula tu Fatihah? Kan surah Ruqyah. Ruqyah bahasa Arab, Melayu jam. Tak ada main puja panggil roh, panggil hantu pelesik dan sebagainya. Tak ada masalah dengan kehebatan dia. Nah, dengan selawat dan sebagainya harus. Apa hukum menggunakan bomo untuk tujuan berubat walaupun sedar ianya perbuatan syirik, tapi pesakit tersebut masih melakukan dan hanya akan bertaubat jika pulih sepenuh? Adakah taubatnya diterima? Dengar molek. Ada orang salah faham bomo artinya perkara yang haram. Salah. Bomo ni ialah pengamal perubatan Melayu. Kalau orang putih panggil doktor, Arab panggil tabib, Cina panggil sensei. Faham?
Bomo bukan makna haram. Bomo makna orang Melayu yang berusaha, berikhtiar untuk menyembuhkan, merawat pesakit. Faham? Itu bomo. Maka bila sebut hukum bomo, jangan terus jawab haram, tapi tengok kaedah mana dia berbomo. Berbomo makna berubat. Faham tak? Jadi kaedahnya haram, haram kita berubat. Dan jangan kita fikir bila doktor halal. Tak. Kerana kaedah perubatan, jika halal, halal lah. Bukan kait dengan doktor moden. Kerana ada banyak kaedah doktor moden yang haram pada syarak. Seperti membunuh janin, seperti membuang jantina, menukar jantina. Haram pada syarak. Tetapi teknik moden dilakukan oleh doktor, kita kata halal. Tak, dia tak kait dengan nama. Dia kait dengan cara mana. Nah, cara mana itulah yang menyebabkan halal atau haram. Dalam persoalan ini, bomo hantu, bomo pelesir, minta tolong dengan jin syaitan. Nah, maka bomo kita kata tahu dah syirik, tapi nak berubat baik je. Bila baik lagi kita taubat maka 2 kali syirik. Yang pertama, dia syirik kerana percaya kepada perkara yang syirik. Yang kedua, dia tidak ikhlas dengan Allah Ta'ala untuk bermain-main dengan taubat kepada Allah. Jadi jaga, jangan sekali-kali berobat dengan cara yang haram. Tadawau, berobat kamu, wala tatadawau biharamin. Berobatlah, tapi jangan dengan cara yang haram. Fitrah orang sakit, dia kini memang nak baik. Di mana pun, di China bila sakit dia nak baik, di Mexico bila sakit dia nak sihat, di Brazil bila sakit dia nak sihat. Maknanya semua umat manusia nak sihat. Tak ada umat yang nak sakit. Tak pernah dengar lagi ayah haji panggil Tok Imam, Tok Bilal, marilah maya ajak di rumah. Maka Tok Imam kata, hajat apa? Ayah haji kata, ginilah kita lama dah aman-aman duduk dengan mak haji kita ni. Tak kenjir sakit, jadi nak minta lah sakit pula. Ada tak? Kalau ada, ayah haji dugang. Jadi tak berapa sihat. Maknanya, semua orang nak baik. Maka fitrah orang yang nak baik, bila sakit, dia lupa perintah Allah. Dia sanggup nak baik. Nak baik punya pasal, maka dia langgar pantang larang. Batulah kita takut pada Allah ketika sihat dan ketika sakit. Baru tak jadi gini. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada hadis 5 ini, iaitu menolak kemungkaran dan bid'ah, ialah setiap ibadat yang dilakukan mestilah berpandukan petunjuk syarak sebagai syarat untuk diterima amalan oleh Allah Ta'ala. Bid'ah ini terbahagi kepada 2 jenis. Bid'ah hasanah dibolehkan, manakala bid'ah dolalah wajib ditolak. Yang ketiga, menjadi kewajipan sebagai umat Islam untuk menuntut ilmu supaya dapat membezakan di antara yang hak dan yang batil. Sebagai umat Islam, wajib untuk menolak segala amalan yang berbentuk khurafat dan syirik terhadap Allah Ta'ala. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas merupakan sumber perpaduan Islam yang perlu dirujuk untuk menentukan sesuatu hukum tersebut. Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba', iaitu mengikut berdasar dalil-dalil, iaitu dalil Quran dan sunnah. Agama Islam agama yang sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya, maka tidak perlu ditokok tambah lagi. Setakat itu saja daripada saya. Sebagai penutup, saya ada sediakan satu video yang dikongsikan oleh Prof. Dr. Ali Jumaah mengenai bid'ah secara terperinci. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليس كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. 7 أدلة تصحح فهمك للبدعة. 1. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. والسنة الحسنة
هي فعل خير لم يفعله أحد من قبلك. 2. أحدث الصحابة أعمالا لم يكن النبي قد فعلها، وذلك مثل صلاة التراويح جماعة في المسجد في رمضان، لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة سوى ليال معدودة ثم تركها. ولم يصلها أبو بكر جماعة في المسجد، ولكن فعلها عمر بن الخطاب وقال عنها: نعمة البدعة هذه. 3. صلى بلال ركعتين بعد كل وضوء، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، لكنه أقره عليها. وحمد أحد الصحابة الله في الرفع من الركوع بصيغة لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، لكن النبي مدحه عليها. 4. قال حجة الإسلام الغزالي: ليس كل ما أبدع منهيا عنه، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع. 5. قال الإمام النووي: وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك. 6. قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام: البدعة منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فما كان فيها من خير للناس ولا تعارض أصلا من أصول الشريعة فهي مندوبة أو واجبة. 7. إذن البدعة المنهي عنها هي أن تفعل ما يخالف أصول التشريع، وأن تخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يضادها، مثل أن تغير في عدد الصلوات أو في أعداد الركعات أو في أماكن الحج إلى نحو ذلك. أما ما كان من الشريعة وأصولها وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركه لنا من المحجة البيضاء فهو ليس بحرام ولا منهي عنه.